Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini pantau agenda reformasi, dan untuk edisi kali ini kita berikan tumpuan kepada Hari Air Sedunia yang mana ia mula disambut di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1963, memberikan tumpuan kepada bekalan dan juga kepentingan air bersih kepada umat sejagat. Jadi ini antara perkembangan dan juga laporan berkenaan dengan alam sekitar, juga kaitannya dengan air yang harus kita munasabah dan juga kita bincangkan lanjut selepas ini. Antara lain, keputusan pelarasan tarif air baharu bagi pengguna domestik di Perak akan diputuskan selewat-lewatnya minggu depan. Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Mohamad berkata pihaknya menangguhkan dahulu keputusan itu bagi membolehkan beberapa perkara diperhalusi sebelum kadar baharu dimuktamadkan. Buat masa ini, katanya tarif air di negeri itu kekal seperti biasa. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN pada Januari lalu membenarkan tarif air domestik dinaikkan purata 22 sen bagi setiap meter padu di Semenanjung dan Labuan berkuat kuasa Februari di bawah mekanisme penetapan tarif. Pelarasan tarif air itu berdasarkan keperluan dan permintaan kerajaan negeri, namun Kerajaan Persekutuan melalui SPAN akan memantau secara dekat bagi memastikan penambahbaikan perkhidmatan air dilaksanakan selaras kenaikan tarif. Semakan melalui laman rasmi Lembaga Air Perak mendapati tarif air yang dikenakan kepada pengguna domestik di negeri itu ketika ini ialah 30 sen bagi penggunaan sifar hingga 10 meter padu, 70 sen bagi 11 hingga 20 meter padu dan RM1 3 sen bagi penggunaan lebih 20 meter padu. Ini pula laporan berkenaan dengan air yang terkesan dengan cuaca kemarau dan panas berpanjangan ketika ini, yang mana kemarau berpanjangan sejak sebulan lalu meresahkan penternak ikan di Kampung Lepan Jaya, Gua Musang, Kelantan, apabila 2 daripada 8 buah kolam berisi lebih 150,000 ekor ikan air tawar miliknya semakin surut. Situasi itu membimbangkan Mat Nawi Hussein, 64 tahun, yang berdepan kerugian sekiranya kolam ikannya tidak cukup bekalan air. Menurut Mat Nawi, ketika ini dia hanya bergantung kepada bekalan air simpanan atau air tandak yang dibuatnya. Katanya dia bimbang jika cuaca panas berlarutan kerana air di kolamnya sudah 3.5 kaki dan 1,000 ekor ikan telepia dan patin sudah mati. Ialah masalah kering tu dalam bulan lepas lah adalah kita pindah-pindah ikan tu. Makna bersatu dalam satu kolam lah. Kolam yang ada ni. Kolam kalau ada hak tak kering air lagi tu ya. Makna pindah-pindah itu makna padak lah kolam tu ya. Tidak duk apa ni, sistem dia tidak mencukupi lah maknanya kadar dia tu sekali. Kalau dia keluar 40 kali 80 ni hanya boleh isi setakat 8,000 ekor ya. Jadi 8,000 ekor ni kita pindah-pindah buat kolam belakang. Itu yang jadi padak. Sehari-hari mati 4-5 ekor, 10 ekor kadang-kadang. Nah, kita perlu sangat-sangat lah kalau dia tu boleh bantu kita. Maknanya boring untuk air itu mencukupi dengan kolam kita. Kan boring tu dia boleh mentembus ke dasar-dasar batu apa ni, maknanya hak boring hak dia buat tu kan. Jadi boleh 200 kaki ala ke dasar bawah. Maknanya kita boleh 100 kaki pada dah sini. Mat Nawi telah mengusahakan peternakan air tawar sejak lebih 30 tahun lalu. Antara ikan yang terdapat di kolam ikannya ialah ikan kelah, ikan patin, telepia dan tongsan. Lagi laporan berkenaan air ini berkenaan dengan sebuah sungai Guatemala yang terkenal dengan peratusan pencemaran yang tinggi telah mencetuskan risiko kesihatan amat teruk. Menurut organisasi The Ocean Cleanup, 2% daripada pelepasan plastik yang sampai ke lautan dunia berasal dari sungai Motagua akibat pencemaran yang datang dari Guatemala. Menurut data dari Hydroelectric Las Vacas, Sungai Las Vacas terdiri daripada kira-kira 60% daripada kumbahan dan sampah sarap bandaraya Guatemala yang menghalang air sungai daripada mengalir secara normal dan juga menghalang kehidupan akuatik. Santiago, seorang pengumpul logam tempatan, sering berjalan di antara bau busuk dan sampah beracun untuk mencari emas, perak, gangsa atau besi buruk yang boleh dijualnya untuk mencari rezeki. Dia mendakwa bahawa sentuhan dengan air sungai yang kotor telah menyebabkan masalah kulit dan pernafasan. Walaupun pelbagai organisasi sedang berusaha untuk menghalang sisa daripada sampai ke laut, usaha mereka telah dibanjiri oleh sampah yang begitu banyak. Sungai Las Vacas bertumpu dengan Sungai Motagua yang kemudiannya mengalir ke Lautan Atlantik yang membawa punca kepada masalah pencemaran di lautan yang sangat teruk.
Sementara untuk menyentuh lebih lanjut berkenaan dengan Hari Air Sedunia yang mana ketika ini menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2.2 bilion manusia tidak mendapat bekalan air bersih yang secukupnya. 3 bilion manusia bergantung kepada sumber air yang berada rentas daripada negara yang mereka diami. Dan untuk menyentuh lebih lanjut sesuai dengan tema Hari Air Sedunia tahun ini iaitu Leveraging Water for Peace, kita bersama-sama dengan Profesor Dato' Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, Pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan, Nadwah Ilmuwan ABIM. Terima kasih Prof bersama kami di waktu ini. Mungkin Prof boleh mulakan dahulu untuk berkongsi berkenaan dengan signifikannya isu air ketika ini Prof. Sedangkan kita di Malaysia, kita sangat selesa kerana buka paip mesti ada air. Tapi di negara-negara lain, soal air itu boleh membawa kepada peperangan. Mungkin Prof boleh mula di situ berkenaan dengan signifikasinya sambutan Hari Air Sedunia ini. Terima kasih di atas jemputan daripada Astro Awani untuk saya berkongsi pengalaman saya mengenai air ni. Air ni adalah kehidupan sebenarnya. Kalau kita lihat bahawa air ni sama ada di sungai ataupun di tasik ataupun di lautan, semuanya penting dan terutama air tawar kerana dia membantu kita dalam ekosistem pertanian, industri dan juga kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi Bangsa-Bangsa Bersatu telah mencadangkan satu hari untuk kita menarik perhatian terhadap nilai air tawar ni. Kerana kekurangan yang kita dapati di peringkat global ni terlampau besar. Jadi kita perlu memberi peluang kepada semua orang untuk mendapat akses kepada air minuman bersih ini. Jadi pada tarikh 22 Mac PBB telah memilih satu hari yang boleh mengingatkan kita semua bahawa air tawar ini adalah penting dalam kehidupan kita pada masa ini. Ya, dan untuk itu dalam konteks semasa ini Prof, kerana kalau kita lihat bukan sahaja berkenaan dengan bekalan air bersih yang penting, tetapi juga krisis seperti mana di Gaza sebagai contoh, air itu seperti mana Prof nyatakan itu merupakan air adalah kehidupan, tetapi memandangkan bukan sahaja masalah infrastruktur untuk membekalkan air bersih kepada setengah daripada populasi kita, tapi juga masalah konflik yang berlaku yang menyebabkan sebahagian daripada umat manusia di dunia ini tidak mendapat bekal air bersih. Bagaimana kita menyikapi cabaran-cabaran ini, Prof? Air ini adalah sebagaimana minyak. Minyak kita perlu untuk tenaga, tetapi air ini adalah untuk kehidupan. Jadi pada kali ini, pada tahun ini 2024, PBB telah memilih air untuk keamanan. Kerana kita lihat terlampau banyak keadaan sekarang ni di mana pertingkahan berlaku. Jadi penting bagi kita perlu ingat macam kita di Malaysia alhamdulillah lah bersyukur kerana air kita agak mudah untuk kita dapati. Tetapi sebagaimana di Gaza, di tempat-tempat lain air itu ada susah. Dan mereka terpaksa mengambil air yang tak sesuai untuk mereka minum. Dan kadang-kadang ini boleh membawa penyakit dan lain-lain lagi. Jadi kesedaran ini bukan hanya kepada mereka yang berada di tempat-tempat peperangan, tetapi juga untuk kita yang patut bersyukur kepada nikmat Allah kerana apa yang kita dapati itu amat memberikan kita kesihatan yang banyak dalam kehidupan ini. Soal kesedaran itu Prof, bagaimanakah kita wajar untuk terlibat sama dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran berkenaan kepentingan air? Memandangkan ketika ini seperti mana kita nyatakan tadi bahawa air di Malaysia itu abundant, dia banyak tanpa kita perlu terlalu risau. Kalaupun bekalan air terputus, bekalan air itu akan dihantar kepada pengguna. Dan kena pula ketika ini musim Ramadan, musim panas Prof, air itu kalau boleh simbahlah sebanyak mana yang mungkin supaya sejuk badan kita dengan keadaan cuaca yang panas ketika ini Prof. Soal keterlibatan, soal kesedaran rakyat Malaysia dalam hal penjimatan air ini Prof, bagaimana? Ya, itulah satu perkara yang kita perlu ingat. Kadang-kadang benda yang banyak ni kita lupa, kita tak appreciate sepenuhnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang responsible atau yang bertanggungjawab perlulah melihat bahawa perkara yang banyak itu kita kena bersyukur. Jadi kita menjimatkan air tersebut. Seperti contohnya kita mandi lebih pendek, lebih sedikit air digunakan
dan matikanlah pilih semasa memberus gigi ya. Kadang-kadang kita gosok gigi, kita biar air mengalir. Ini perkara walaupun nampak je kecil ya, tetapi dia punya impak agak besar. Dan kita hendaklah mengurangkan penggunaan air ya, dan kurangkan sisa-sisa, terutama pada bulan puasa ni, beli banyak makanan untuk makan, nanti sekali lagi nak berpuasa, nak berbuka ya, tetapi yang dah pergi ke pasar malam, pasar Ramadan tu dah beli banyak barang ya. Jadi kita kurangkan sisa makanan ni dan juga sisa apa-apa yang lain ya yang berkaitan. Dan kita hendaklah membeli secara mampan ya, iaitu kalau kita lihat ya, untuk menghasilkan sepasang seluar jin saja memerlukan lebih kurang 10,000 liter air. Jadi kita belilah apa yang patut saja yang kita boleh gunakan dan bukan untuk simpan ya, di dalam almari untuk tengok saja. Dan kita elakkan ya, membilas bahan cemar seperti bahan kimia, minyak dan ubat-ubatan ya, dalam tandas ataupun longkang. Ini akan menyebabkan air yang bersih tersebut menjadi tak elok. Dan saya ingat ya, terutama kita dalam bulan Ramadan ni, kita sepatutnya menderma ya, ataupun memberi infak ya, kepada rayuan terutama yang bertujuan seperti rayuan air sedunia dan lain-lain lagi. Baik Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Prof, saya nak lebih dapatkan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan penggunaan air secara mampan dan konteks yang lebih luas. Bukan sahaja sebagai pengguna domestik tetapi juga industri. Sebab tadi kita laporkan berkenaan dengan bagaimana pengusaha ikan air tawar pun berdepan dengan situasi masalah kekurangan air untuk ternakannya, tapi juga industri yang menggunakan air dan kuantiti yang banyak, tapi dalam masa yang sama mereka juga mencemarkan sungai-sungai dan sebagainya. Penjelasan itu selepas ini, kita berehat seketika. Baik, bertemu kembali. Pantau agenda reformasi berikan tumpuan kepada Hari Air Sedunia dan kita bersama-sama dengan Profesor Dato' Dr. Kamarul Aziz Ibrahim, pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuan ABIM. Prof, kembali kepada persoalan sebelah tadi, Prof, berkenaan dengan Sustainable Development Goal SDG yang ke-6 berkenaan dengan sanitasi dan juga air bersih untuk semua. Tetapi dalam konteks industri, Prof, bagaimanakah penggunaan air secara mampan? Kerana kita faham dan kita tahu bahawa industri banyak menggunakan air dan kuantiti yang sangat besar. Bahkan daripada itu mereka juga, setengah daripada mereka yang tidak mengikuti standard yang ditetapkan, mencemarkan air sehingga ke punca air seperti di sungai, Prof. Jadi dalam hal itu, mungkin Prof boleh berikan lebih banyak penjelasan berkenaan penggunaan air secara mampan. Okay, terima kasih. SDG ataupun dalam bahasa Malaysia hanya Matlamat Pembangunan Mampan ya, ada satu daripadanya iaitu nombor 14 ya, yang berkait dengan air ini. Jadi air ini yang sebenarnya adalah kita perlu berusaha bersama-sama ya, maknanya yang berada dalam kerajaan, yang berada dalam industri, yang ada dalam masyarakat dan juga individu ya, perlu bekerjasama ya dalam menjaga air ini. Jadi dalam SDG tersebut telah dinyatakan ya, bahawa ada beberapa perkara yang kita boleh buat bersama-sama. Pertama ialah mempromosikan pengurusan sumber air bersepadu, di mana ya, kita mempunyai satu sistem yang komplit daripada mengumpul air, mengedar air dan mengguna air. Jadi tiap-tiap itu ya perlu dijaga ya dengan baik bersama-sama. Dan kedua ialah kerajaan kena melabur ya dalam infrastruktur ya. Kita tidak mahu ya air itu membazir ya. Air bersih ya, ataupun air tawar terutamanya, kita tidak mahu dia membazir dan hilang ya ke dalam tanah. Jadi kita boleh, kalau boleh ya, bila kita dah kumpulkan di dam, maka kita akan dapat menggunakan sepenuhnya. Dan kita perlu mengukuhkan institusi dan dasar ya. Ini penting ya, kerana kita perlu ada ya kualiti air yang terbaik. Jadi bila kita kualiti air yang terbaik, maka pihak industri akan datang ke Malaysia untuk melabur ya dengan lebih banyak lagi. Dan menggalakkan penyertaan dan kerjasama ya. Salah satu perkara yang paling penting dalam SDG ialah kita perlu ya mendapatkan kerjasama kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil, masyarakat tempatan yang sebenarnya saya katakan tadi. Dan yang paling penting sekali ialah pendidikan. Kerana air ini ya adalah kehidupan ya. Kalaulah kita kena mula mendidik ya anak-anak kita dan masyarakat kita bahawa tanpa air
tak adalah tak adalah kehidupan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan kan kita mempunyai banyak air. Tetapi dalam kita bersyukur itu kita hendaklah menjimat dan berjaga-jaga ya dalam penggunaan air. Prof, adakah kita ada negara model yang boleh kita rujuk dalam konteks menggunakan air sepenuhnya tanpa membazir seperti mana Prof nyatakan tadi dengan teknologi yang mungkin kita boleh kongsikan di waktu ini, Prof? Ya, ada beberapa negara yang memang mempunyai satu sistem yang baik lah. Contoh yang paling jelas sekali ialah negeri Jepun. Ya. Kita dapati mereka amat berhati-hati dengan air ni. Kalau nak ikutkan kita agak unik ya, kita ada sebagai contoh ya tanaman padi ya di Malaysia ya, dan kita menggunakan air dengan banyak ya untuk menanam padi untuk sawah tersebut. Tetapi kalau kita tengok di Jepun ya, cara mereka menggunakan air ya untuk tanaman padi mereka adalah lebih terkawal dan tidak sebanyak yang patutnya. Dan ini kita boleh faham ya kerana mereka tidak mempunyai air yang banyak. Ya, begitu juga ya kalau kita nak lihat ya negara yang paling dekat sekali dengan kita ialah Singapura. Dia membeli air daripada Malaysia dan kita dapati mereka menggunakan air itu dengan sebaik-baiknya. Terutama air tawar ya untuk tujuan kita menggunakan ya dalam kehidupan ini. Kalau mengambil contoh Singapura itu, Prof, mereka kitar semula air tersebut untuk digunakan oleh rakyat mereka. Selain daripada itu, ada beberapa teknologi yang juga agak canggih dalam soal untuk menukarkan air laut kepada air yang boleh diguna oleh pengguna. Tapi dalam konteks Malaysia, Prof, adakah kita ketinggalan dalam soal kehadapan untuk menggunakan teknologi-teknologi yang terbaik bagi memastikan penggunaan air lebih optimum, memandangkan ketika ini nampaknya kerajaan lebih tertumpu kepada soal tenaga beri baharu berbanding dengan soal teknologi air. Bagaimana pandangan Prof? Yang ini dalam hal ini ya, kita kena ingat ya bahawa kita bersyukur pada Tuhan ya kerana kita ni banyak air yang sebenarnya. Kita bukannya tak ada air, kita ada banyak air. Mengapa kita ada banyak air? Kerana Allah telah meletakkan kedudukan Malaysia ini berada di dalam apa yang kita panggil sebagai dalam kawasan monsun, dalam keadaan monsun. Di Malaysia ini ya, kalau kita tengok ya pada hujung tahun ya, kita akan dapati air yang banyak. Mengapa ya? Kerana pada ketika itu adanya monsun barat. Jadi monsun barat ini dia akan membawa air daripada Laut Cina Selatan ya. Kerana satu cara yang paling mudah ya untuk kita membersih air ialah melalui proses kitaran ya. Proses kitaran yang dilakukan yang telah diberitahu oleh Allah ya dalam Al-Quran, dan juga para saintis telah membuktikan juga ya memang perkara ini berlaku di mana air akan meruap ya di Laut Cina Selatan dan ianya dibawa oleh awan dan angin ya ke Malaysia ya. Tetapi ya pada ketika ini di mana kita merasa kering ya berpunca daripada angin monsun timur, iaitu kita adanya Sumatera yang menahan ya air yang datang daripada laut India itu untuk datang ke Malaysia. Ada tapi tak banyak ya berbanding dengan yang monsun barat. Tapi alhamdulillah ya kita ada air banyak. Yang pentingnya ialah kita kena memastikan ya, bagaimana kita mengurus air tersebut. Kalaulah kita mengurus dengan baik, maka kita tidak akan ada masalah air langsung ya. Dan inilah ya saya nampak ya bahawa memang ada usaha-usaha yang sedang dilakukan dalam hal ini ya, dan kita perlu ya menekankan lebih lagi ya terutama dalam penggunaan air ini. Antara usaha tersebut, Prof, termasuklah pindaan yang akan dibentangkan pada Julai berkenaan dengan Akta 655. Tapi itu lebih tertumpu kepada industri supaya mana-mana pihak yang menyalahgunakan air ini mereka boleh didenda berdasarkan pada pindaan ini, ditingkatkan denda RM100,000 kepada RM15 juta dan hukuman penjara juga akan dinaikkan. Bagi mereka yang membuat ataupun menyebabkan pencemaran air pada mana-mana alur air ataupun sistem bakalan air. Dalam konteks ini, adakah Prof bersetuju bahawa dengan hanya meningkatkan jumlah denda dan penjara itu boleh jadi salah satu usaha yang berkesan untuk memastikan pencemaran air tidak berlaku dan seterusnya memastikan kualiti air untuk seluruh pengguna itu bertambah baik dan keadaan optimum, Prof? Sebagai seorang ahli pendidik, saya lebih suka untuk mendidik daripada menghukum.
Tetapi kadang-kadang kita dapati dalam kehidupan kita ni, kalau kita tak buat undang-undang, orang tak nak ikut. Jadi ini dia masalah kita yang sebenarnya. Kalau ada sistem pendidikan yang baik, walaupun dia berada dalam industri, dia tidak akan merosakkan air. Kerana air ni adalah satu aliran. Jadi dia satu aliran, kalaulah pengguna dia mencemarkannya, maka kesannya semua orang akan rasa. Dia bukanlah satu perkara yang orang kata, you dah cemar, dia mati kat you saja. Tidak. Dia adalah satu yang mengalir. Jadi bila dia mengalir, dia akan mengalir kepada orang lain. Jadi apa yang amat menyedihkan kita ialah bila terutama masyarakat-masyarakat kampung ataupun kawasan-kawasan yang berdekatan dengan industri dan airnya telah tercemar. Jadi bila airnya tercemar dan kita dapati masyarakat tersebut akan mengalami banyak masalah. Selain daripada sumber ikannya dia akan habis, dan juga dari segi bau dia yang busuk dan lain banyak perkara. Jadi bagi saya sendirilah, walaupun saya sendiri tak berapa suka bila kita nak buat hukuman ini, tapi kadang-kadang memanglah kita kena buat juga kadang-kadang. Mungkin baru lepas kita buat akta, dan saya memang menyokong akta ni dah lama dah kita tengok pasal kebanyakan pencemaran air di Malaysia ini adalah berpunca daripada industri. Walaupun kita memang mahu industri, tapi mereka boleh menjaga dan mengawal penggunaan air mereka. Sikap industri yang mengambil sambil lewa berkenaan dengan kebersihan air dan tidak mencemarkan sumber air, adakah itu kerana soal amalan SDG dalam kalangan syarikat-syarikat industri ini masih belum mantap, Prof? Adakah itu sebabnya kurang penghargaan mereka terhadap air ini, Prof? Ini very interesting. Kalau kita lihat company-company yang daripada antarabangsa seperti contoh Intel dan juga negara-negara maju yang bidang semiconductor, kita dapati kawalan air mereka amat baik. Tetapi yang menjadi masalah kita sekarang ini ialah industri kecil, industri kecil yang telah seakan-akan menganggap bahawa mereka terlepas daripada kawalan menjaga air ini. Jadi kita perlu untuk educate terutama dalam hal ini kerana sebagai contoh multinational ini semua mereka dikawal kalaulah ada satu insiden berlaku maka produk mereka tidak akan diterima oleh masyarakat dunia. Kerana masyarakat dunia sekarang ni telah faham bahawa pentingnya untuk kita menjaga air tawar ni. Adakah maksudnya standard yang sama itu harus dikuatkuasakan ke atas industri mikro kecil sederhana ini, Prof? Saya rasa perlu kerana ini adalah kita punya tanggungjawab kepada masyarakat dan juga kepada dunia di mana impak dia itu akan menyebabkan semua orang akan susah bukan seorang dia bekerja susah, keuntungan yang sikit itu akan menyebabkan semua orang susah. Jadi saya rasa elok kita kalau boleh semua industri kita perlu mengikut peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh SDG. Baik, terima kasih Profesor Dr. Kamarul Aziz Ibrahim, pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Dua Ilmuwan ABIM bersama kita waktu ini untuk mengupas berkenaan dengan Hari Air Sedunia. Seperti mana Prof nyatakan tadi bahawa standard pengurusan air itu harus ditingkatkan khususnya dengan industri yang menggunakan kuantiti air yang lebih banyak berbanding dengan pengguna-pengguna domestik. Tapi itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.